عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafa'kan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ini kita sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan salat yang kita dirikan, zikir yang kita lafazkan, dan juga doa yang kita panjatkan, ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab hadis 40 oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai kepada hadis yang ke-19 insya-Allah pada malam ini. Sambung lagi pada hadis yang ke-19. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa bisanadil muttasilin ila muallif rahimahullahu ta'ala an qala. Dia kata, an Abil Abbasi Abdullah bin Abbasin. Tuan, ada orang dia tanya, tuan-tuan, siapa Ustaz pergi baca? Dia kata, mula-mula nama an Abil Abbasi. Tuan-tuan, ni tak apa lah. Kalau bab-bab yang macam ni tuan-tuan tak faham, tak apa, pasal apa? Sebab kita bukannya budak sekolah yang nak ambil periksa, tapi kerana ada orang yang tanya, jadi kena jawab. Jadi kita baca an Abil Abbasi Abdullah bin Abbasin. Abbas yang pertama kita baca tak ada tanwin. Abbas yang kedua kita baca ada tanwin. Jadi apa dia punya sebab dia? Tuan-tuan, mana-mana kalimat Arab yang adanya alif lam dan dia adalah isim, maka dia tidak boleh dibaca dengan tanwin, boleh ada. Dan alamat isim dia tidak akan berhimpun dalam tu sampai 2 alamat. Jadi bila ada alif lam, kita hanya baca Abil Abbasi sahaja. Manakala Abbas yang kedua dia tidak ada alif lam, maka nak tunjukkan dia tu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas ni, maka dia dibaca dengan tanwin 2 di bawah. Maka kita pun baca Abdullah bin Abbasin.
Jadi itu dia punya sebabnya. Jadi dia kata an Abil Abbasi Abdullah bin Abbas. Yang ni kita dah terang dah tuan. Siapa dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Satu orang yang didoakan oleh Nabi SAW untuk menjadi orang yang faqih dan juga untuk menjadi orang yang faham akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa macam mana kita sebut pada minggu sudah. Dan kita berdoa mudah-mudahan ada lagi generasi sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan cara dia mudah saja. Kita jangan manjakan sangat anak-anak kita dalam belajar. Mereka mesti melalui proses belajar. Dan jangan kita manjakan mereka. Bila mereka tu balik rumah, dia apa dekat kita, ayah tadi ni cikgu tadi dia balut cek tadi. Ayah pula dia tak pergi tanya pasal apa yang kena balut tu pasal apa. Dan maka terus saja yang si ayah ni pergilah sekolah. Kadang-kadang dia pula marah dekat cikgu tu. Tuan, jadi macam mana kita nak melahirkan generasi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mohon maaf tuan-tuan, saya buka pusat pengajian, bila budak-budak tu dia periksa, walaupun dapat markah 70, tuan-tuan, 70 ni bagus dah tuan-tuan. Tapi tak tuan-tuan, saya cakap baik-baik dengan dia, tak layak masa nak mengaji. Tuan, jadi kita scribe dia. Jadi kita ambil yang markah 90, 100 macam tu saja. Ada nampak macam zalim. Nampak macam ni awak macam tu. Ada tak boleh manja dah. Macam saya sebut pada minggu yang sudah, kalau kita pergi di Al-Azhar di Mesir, anak-anak Melayu kita tak tahulah ni cerita 15-16 tahun dulu. Bila nak tanda kertas periksa, pensyarah dia akan asingkan kertas. Tuan-tuan, sampai tahu tu sekali asing kertas. Yang ni kertas budak Arab, yang ni kertas budak Malaysia. Tuan-tuan, pasal apa dia asing? Kerana pensyarah dia nak bagi markah kesian dekat kita. Pasal dia tahu penguasaan bahasa Arab orang-orang Melayu kita ni tak berapa nak elok sangat. Sebab ada yang pergi bergaul hanya dengan orang-orang Melayu semata-mata. Jadi biarlah di sana tu ramai sampai 4,000, 5,000 pelajar. Jadi mereka seronok bergaul sekali dengan kawan-kawan mereka. Kemudian tak cakap dalam bahasa Arab. Dan dia Allah bila balik tu digelar sebagai Al-Azhari. Dan bila balik tu macam gelaran kita ni. Al-Azhari ada, Al-Hadrami ada, apa lagi? Al-Maghribi ada, Al-Hindi ada, Al-Pakistani, macam-macam. Dan tapi berapa peratus yang dia serap ilmu daripada tok guru sana, itu kita tak tahu. Jadi untuk kita merealisasikan generasi Abdullah bin Abbas ni, saya dah ceritakan. Abdullah bin Abbas ni Masya Allah, masa Nabi SAW dia meninggal, dia wafat. Pada waktu itu Abdullah bin Abbas baru sahaja berumur 13 tahun. Dan tapi Masya Allah, barakah daripada doa baginda Nabi SAW, maka Nabi SAW ni mengiktiraf Abdullah bin Abbas, beliau salah seorang daripada fuqaha di kota Madinah. Tuan, maknanya orang yang paling faham berkenaan dengan hukum hakam Allah, dan apatah lagi berkenaan dengan takwilan-takwilan
daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau nak lahirkan generasi yang macam ni, anak-anak kita dia perlu melalui proses belajar. Tuan, bila kata belajar ni dia kena hadir kelas. Bila kata belajar dia mesti kena murajaah. Bila kata dia mengaji dia mesti kena mutalaah. Dan dia kena setiap masa diri dia dengan kitab dan juga Al-Quranul Karim. Dan nanti esok-esok bila dia dah habis belajar dah, tuan, insya-Allah dia akan jadi fuqaha, bukan jadi penceramah. Pak kata Abdullah bin Abbas, nanti kamu akan tengok di akhir zaman, kata Abdullah bin Abbas, kathirul khutaba wa qalilul fuqaha. Kamu akan tengok nanti di akhir zaman, kata Abdullah bin Abbas, ramainya penceramah, tetapi sangat kurangnya orang-orang yang fuqaha dan yang benar-benar faham akan selok-belok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan, jadi proses anak-anak kita ni, entah biarlah dia belajar di sekolah, biarlah dia ditarbiyah oleh guru-guru dia. Selagi mana kalau arwah ayah saya senang, dia pesan tadi cerita betul. Dia bukan cerita orang kata yang biasa macam ni, cerita betul. Ayah saya pergi jumpa dengan cikgu-cikgu, dia kata, cikgu, kalau anak saya ni dia buat hal, dia buat pasal, balon dia cuma satu je. Cikgu jangan balon dia sampai mati, satu je. Memang cikgu balon sungguh. Pasal apa? Cerita betul ni. Ni cerita sungguh ni. Ayah saya, kalau kita pergi mengaji pondok, dia akan jumpa dengan tok-tok guru pondok ni. Ni ayah saya. Dan saya mengaji Al-Quran, Tarannum Al-Quran 2 tahun, saya mengaji Tarannum Quran. Dan di peringkat sekolah, saya jadi Johan, peringkat negeri Johor pada masa tu. Ni jasa arwah ayah kita. Dan dia pergi jumpa dengan guru Quran ni. Dia kata, Ustaz buatlah apa yang Ustaz nak buat, jangan bagi mati je. Itu kan. Dan kita pula mengaji rasa nak mati. Dia pergi hantar pukul 10 pergi hantar mengaji Quran, nak betulkan fasahah kita ni. Mula pukul 10 malam, habis pukul 12.30. Esok nak pergi sekolah pula. Masya Allah. Tapi Masya Allah, arwah ayah kita ni tak pernah penat. Tak pernah penat. Saya cuti sekolah hanya bila sakit, bila demam, beritahu ke ayah, hari ini perasan tak larat nak pergi sekolah. Bila demam, jom pergi klinik ambil surat dia. Ya Allah. Namun dia sendiri nak bagi kita cuti, tak ada. Masya Allah. Mudah-mudahan kita akan dapatlah generasi yang kalau tak dapat macam ni sekalipun, tuan-tuan, meh dia pun jadilah. Tuan-tuan dekat-dekat dengan tu pun jadilah. Baik, maka dia kata, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, maka dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Tuan-tuan, semasa hadis ni disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, masa ni Abdullah bin Abbas dia naik tunggangan dia dan dia berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, masya-Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia didik orang-orang muda ni. Dan orang muda ni yang dekat dengan Nabi SAW, Nabi didik mereka. Seumpama yang kita cerita sebelum ni, Muaz bin Jabal antaranya. Dan antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini adalah pemuda-pemuda yang dididik oleh Nabi SAW. Dan Nabi berikan ilmu dan Nabi menunjukkan contoh kepada orang-orang yang Nabi SAW didik.
Dan sebab itu contoh kalau ada masalah rokok misalnya, contoh saja. Rokok bukan pak makruh mana? Tak apa. Rokok makruh tak apa. Anak kita rokok, kemudian ni sekolah dia pun habaq dengan kita. Dia apa-apa dengan kita. Lalu Masya Allah ayat Allah. Orang rokok lah ni tak tahu nak jaga ayat muka ayat mensuk lah. Lalu balik-balik ayat ni tibai anak dia. Tibai separuh mati. Lalu lepas-lepas tibai ayat tu penat. Dia dah tibai anak dia penat kan ni. Lalu dia pun duduk kat kursi. Tengok-tengok dia keluar sebatang rokok. Dia pun bakar rokok. Sambil dia cakap hang ni apa lah. Hang jangan ikut ayat dia tak. Ampun pandai pula dia kali pun tu. Hang jangan ikut ayat tak apa. Ayah beli rokok ni duit sendiri. Hang ni tak kerja lagi apa semua sekali tak boleh terjadi. Tuan, kita nak tarbiyah orang ni hendaklah melalui tauladan. Itu lebih berkesan lagi di dalam kita mendidik anak-anak kita dan juga orang-orang hak yang kita didik. Nabi SAW menggunakan pendekatan ni. Bila Nabi sebut, maka Nabi akan amalkan perkara tersebut. Dan sebab itu Syekh Abdul Fattah Abdul Ghudda, tuan dia sebut di dalam kitab dia berkenaan dengan cara Nabi SAW mengajak dan berdakwah. Tuan, Nabi mengajar dan juga Nabi berdakwah adalah melalui suri tauladan. Nabi bukan hanya setakat memberi arahan, Nabi bukan hanya setakat tegur, tetapi Nabi lakukan dengan anggota tubuh badan. Nabi tunjukkan contoh. Dan ulama kata didikan yang seumpama ni ianya jauh lebih berkesan kalaulah seseorang itu hanyalah menasihati menggunakan kata-kata dia semata-mata. Atau di cara Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ni, Abdullah bin Abbas dia ada di belakang Nabi SAW. Maka faqala, maka Nabi pun kata dekat dia, ya ulam, wahai budak, kata Nabi. Masya Allah. Dan Abdullah bin Abbas ni masa ni dia budak, tetapi disebutkan oleh ulama, antaranya disebut dalam Fathul Mubin. Dan Abdullah bin Abbas sekalipun dia kanak-kanak kecil, tetapi dia mempunyai pemikiran yang serupa dengan orang dewasa. Dan pasal apa dia dapat fikiran yang bijak macam tu? Dan kerana dia ni adalah baik dengan Nabi SAW. Dia pertama. Dan dia berkawan dengan Nabi SAW. Dia berkawan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Abdullah bin Abbas dia hafal hadis. Dan Abdullah bin Abbas adalah orang yang hafal Al-Quranul Karim. Dan kemana tu Allah Ta'ala kata, yarfa'illahu alladhina amanu wa utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala akan angkat darjat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darjat, kata Allah. Dan nak beritahu pada kita, orang yang menjaga keimanan dan dia menambah akan keilmuan dia, dia sibuk dengan ilmu dia, dan Allah Ta'ala akan angkat dia punya darjat dia dengan beberapa darjat, kata Allah. Dan sebab itu kita nampak perbezaan orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala dia buat perbezaan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, kata Allah. Dan Abdullah bin Abbas bukan orang tua. Abdullah bin Abbas bukan orang dewasa pada masa hayat Nabi SAW. Dan dia baru sahaja berumur 13 tahun ketika mana wafat Nabi SAW.
Dan ketika mana dia berumur 21 tahun, tuan, dia telah memasuki mesyuarat yang penting, antaranya mesyuarat dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Tuan, dia nak putuskan masalah besar ni. Tuan, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas pasti akan dijemput oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Dan sebab Sayyidina Umar ni, kalau dia mesyuarat, mesti kena ada ahlul Quran, seorang ataupun dua orang. Dan insya-Allah kita hari ini dia tak hidup suasana tu. Kita cuma hidup suasana kalau mesyuarat bincang. Tapi kita tak letakkan apa yang kita bincang ni nak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, orang yang dekat dengan Allah Taala ni, dia punya pandangan dia adalah sejajar dengan panduan daripada Allah. Satu hari ada orang mengadu kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Orang dia mengadu, wahai Imam, tolonglah doa dekat Allah Ta'ala supaya kunci saya yang penting sangat kunci ni. Kalau tak ada kunci ni saya susah. Maka saya minta tolong, kalau boleh doa dengan Allah Ta'ala bagi jumpa balik semula kunci yang saya hilang ni. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala kata apa? Kamu makan minyak dia. Ada minyak masak kat rumah tu, kamu pergi ambil, telan dia. 2-3 suruh telan dia. Tapi ni kita jangan buat. Pasal apa? Imam Ahmad bin Hanbal dah tak tahu orang. Itu satu. Yang keduanya, minyak pada hari ni dah macam-macam lah. Jangan telan tak tentu pasal. Ini cerita saja. Jadi yang kita boleh ambil daripada cerita ni apa dia? Orang yang dekat dengan Allah itu, bila mana dia mengeluarkan kata-kata dia, pikiran dia sejajar dengan hidayah daripada Allah Ta'ala. Tuan, Imam Ahmad kata kamu pergi makan minyak, ambil minyak masak di rumah tu, pergi telan tu. Dan orang ni pun kata, dia apa tu telan? Pergi dia pun telan, balik-balik telan. Bila telan rasa sakit perut. Dan bila dia sakit perut, dia pun pergi ke tandas. Bila pergi dekat tandas, tengah-tengah dia qadha hajat ni nampak. Rupa-rupanya kunci dia tu tergantung kat dalam tandas tu. Kunci kat sini. Masya Allah. Dan nampak macam cerita lawak kan. Tapi Masya Allah bermanfaat cerita ni. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia sejajar dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Umar, dia kalau mesyuarat mesti ada seorang ataupun dua orang daripada ahlul Quran. Kenapa? Kerana mudah-mudahan apa yang dibincangkan itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka Nabi kata, "Ya ghulam, wahai budak," kata Nabi, "inni mu'allimuka kalimatin." Aku nak ajarkan kepada kamu beberapa kalimat, kata Nabi. Maka Nabi wasiat pada dia, "Ihfazillah yahfazka." Kamu jaga Allah Ta'ala, maka nescaya Allah Ta'ala juga akan menjaga kamu, kata Nabi. Kata di pesan pertama, jagalah Allah, Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Dan disebut oleh ulama dalam mensyarahkan hadis ini, kita menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga setiap apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, yang wajib kita jaga, kemudian hak yang sunat pun kita jaga. Kemudian apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita jaga. Tuan, orang yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibantu oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum," kata Allah. Sekiranya kamu membantu agama Allah. Bagaimana agama ni dapat dibantu oleh manusia?
Yaitu dengan melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, maka nescaya dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi faedah bagi orang yang dia menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu ketika mana Nabi Allah Yunus alaihi salam dia ditelan oleh ikan paus yang besar. Tuan-tuan, masa dia berdoa pada Allah. Tuan-tuan, kita biasa berdoa dengan doa Nabi Allah Yunus ni. Doa tu mujarab sangat-sangat. Bahkan disebut oleh Nabi SAW, siapa yang berdoa dengan doa Nabi Allah Yunus alaihissalam ni, maka seluruh daripada hajat dia dikabulkan oleh Allah. Dan apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Masya Allah, dalam doa ni ada beberapa perkara yang besar. Disebutkan oleh ulama, saya nukilkan daripada kitab Ad-Du'a. Ada ulama kata daripada doa ni ada beberapa benda besar. Dalam doa ni ada kalimat tauhid. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Dan maknanya kita tak percaya siapa pun, kita tak sembah siapa pun melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kalimat tauhid pertama. Dan yang keduanya, kata ulama, daripada doa ni adanya pengiktirafan diri. Ada kat mana kita iktiraf diri kita? Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ni telah pun membuat zalim kepada diri aku sendiri. Aku banyak dosa dengan Engkau, aku banyak kesalahan dengan Engkau, ya Allah. Kata doa besar, tuan. Dan sebab itu siapa yang nak mulia pada sisi Allah selalu merendah diri. Dan siapa yang nak mulia pada sisi Allah mengakulah diri dia tu banyak dosa dengan Allah Ta'ala. Jangan pula dia menyucikan diri dia. Dia tu kata aku bagus aku duk berasa aku ni pasal elok dah aku ni. Dan Allah Ta'ala kata la tuzakku anfusakum. Kamu jangan sucikan diri kamu sendiri. Sebab kita memang banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi doa Nabi Yunus ni, di dalam tu ada pengiktirafan diri. Ada besar ni. Kemudian di dalam doa ni ada penyucian pula kepada Allah Ta'ala. Kat mana? Subhanak, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanak, kita telah menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Masya-Allah, zikir Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda, zikir dia adalah menyucikan Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Ini zikir Sayyidina Uthman. Dan sebab itu zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dia disebut sebagai al-baqiyatus salihat. Dan disebutkan dalam riwayat al-baqiyatus salihat, ianya adalah zikir para sahabat Nabi SAW. Subhanallah adalah zikir Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Kata Sayyidina Uthman ni, kalau dia datang rumah Nabi, Nabi beradab banyak. Masya Allah. Tuan-tuan ni hebat ni. Nabi kalau Sayyidina Uthman mai rumah dia, Sayyidina Uthman mai rumah Nabi, Sayyidina Uthman akan Nabi ini dia akan beradab depan Sayyidina Uthman bin Affan. Lalu ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ya Rasulullah, siapa yang kamu ni bila Uthman mai, kamu akan beradab kepada? Lalu kata Nabi SAW, macam mana aku tak beradab dengan dia? Sedangkan dia ni adalah orang yang sangat malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah, rupa-rupanya Sayyidina Uthman ni, dia adalah orang yang sangat malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu zikir dia subhanallah, dia menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi dalam zikir Nabi Yunus ada 3. Tauhid, penyucian, dan juga pengiktirafan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dan tentu yang kita tahu. Tapi tahu tak kita? Sebelum Nabi Yunus berdoa dengan doa ni, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Nabi Yunus alaihissalam terlebih dahulu berdoa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, suara yang berdoa sekarang ni doa yang engkau kenal pada alam yang begitu jauh, kata Nabi Allah Yunus. Lalu maknanya apa? Maknanya Nabi Allah Yunus ni adalah orang yang senantiasa menjaga Allah Ta'ala. Dan kalau dia jaga Allah Subhanahu Wa Taala, dia selalu bermunajat dengan Allah Taala. Dan tentang doa ni disebutkan dalam riwayat oleh Al-Imam Abu Hatim, disebut juga oleh Al-Imam Al-Qarashi, dan hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Dan sebelum Nabi Allah Yunus alaihissalam baca kalimat tu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan dia doa dengan Allah Ta'ala, Ya Allah, doa yang minta dengan kau ni doa yang kau dah kenal dah pada alam yang jauh. Dan maknanya apa? Dulu ni sebelum kena telan ikan ni, aku selalu doa dengan kau, Ya Allah. Ya Allah, sebelum kesusahan ni mai, aku selalu berdoa, bermunajat kepada engkau, Ya Allah. Dan lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, kenal tak ni suara siapa? Dan tahu malaikat kata, aku tak tahu, Ya Allah. Maka Allah Ta'ala ini adalah suara kekasih aku Yunus, maka aku perintahkan pada engkau selamatkan dia. Dan maka Nabi Yunus disebut benda ni banyak-banyak kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan apa yang berlaku? Maka Nabi Yunus alaihissalam akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, maka kata Nabi SAW di kalimat yang berharga sangat ni, Ihfazillah ayahfazka, kamu jaga Allah maka nescaya Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Maksud jaga dekat sini, Allah Ta'ala jamin kamu. Tuan, kata ulama, Allah Ta'ala jaga manusia ni dengan 2 perkara. Dua perkara je lah sikit lah. Ada 2 perkara ni besar. Ada ulama kata pada mensyarahkan hadis ni, 2 perkara yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia itu apa? Tuan, jangan kita meringankan dan jangan kita buat tak heran dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan, Masya Allah pengalaman. Saya masa dulu lah, kita cerita saya kecil dulu. Kita nak balik ni pasport mati lah. Masya Allah Mesir ni. Mesir ni, dia punya penjara dia bawah tanah. Penjara lah. Penjara bawah tanah. Kemudian dia tak ada lampu pun, gelap macam tu. Kemudian ramailah tawanan-tawanan yang dia letak kat bawah tu. Oh, dahsyat tak? Jadi bila apa ni, kita punya pasport pun visa mati dah apa semua sekali ni kata hari ni kita penjara pun. Saya nak balik sat masa tu. Tengok visa mati lah. Lama lagi kita tak terima pula. Kalau kita nak keluar ni kata hari ni orang tak lepas. Duduk buat tanah dah jawabnya. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bila mana sesuatu perkara tu dibuat oleh manusia, dia bukan perkara gaib. Atau kalau perkara yang gaib ni, minta syurga, minta jauh daripada neraka, ya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau perkara tu dibuat oleh manusia, ia dipermudahkan oleh manusia, Imam Nawawi kata, kamu kena minta juga dengan Allah supaya mempermudahkan urusan kamu. Tuan, jadi apa yang kita ada? Apa yang kita ada? Melainkan masa tu orang semua bagi pasport cop, yang lepas-lepas yang tak lepas masuk bilik dulu. Tuan, jadi kita pun tak ada apa leh. Dan tak tolong pun tak tahu siapa dah. Dan maka doa dengan Allah Ta'ala. Dan tadi kata, kalau Tuhan tak jaga kita, habis kita. Dan bila doa dengan Allah Ta'ala ni, ya Allah selamat, minta selamat kan?
Tuan, bila sampai turn kita bagi pasport kat dia pun nak cop dah ni. Tiba-tiba ada orang telefon dah, telefon dah bunyi. Tak tahu siapa yang telefon. Tapi duk dengar Habibi, dia marka dia apa? Dia punya umpan dia lah kot. Habibi, siapa ni? Arab Mesir ni pula nak nikah payah lah. Dia nak nikah orang. Dia nak nikah, dia mesti ada rita. Dia nikah mesti nak kena ada syuqah. Dia kena ada rumah. Dia kena bayar dengan bayaran yang begitu mahal. Barulah dia boleh nikah perempuan Mesir. Sebab itu di sana ni ramai orang lelaki umur 40 baru nikah. Impun duit tu. Tak tahu lah. Dia tu telefon, dia tu sengih, dia merenyih semua dah. Dah macam tu kita pun tu tengok jam lah. Kita pasang strategi lah. Kita dah tengok jam apa semua sekali. Dan gambarnya dia pun tak senang. Kita tunggu depan dia. Dia ambil cop tu, dia pun cop pasport kita. Ya Allah kena. Jalan Pul ke no? Kalau tak penjara kau tak tahu. Kata nak cerita je apa. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, maka dia akan menyelamatkan kita dan juga dia akan menselesaikan kita dan juga dia akan menguatkan kita. Sebab itu ulama kata Allah Subhanahu Wa Taala ni beri jaminan bagi orang yang jaga dia, Allah Taala jaga dua perkara. Kata pertama, Allah Taala akan jaga dunia dia. Kata dunia ni dia adalah yang kita kata perkataan umum. Bila kata dunia ni kerja kita, anak beranak kita, rezeki kita dalam dunia tu, kata dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, berkenaan dengan dunia dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pun yang kedua, orang yang menjaga Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka dia akan diselamatkan pada hari akhirat besok. Dan malaikat ni dalam satu riwayat tengok, ada orang yang baik yang jaga amanah. Dan bila mana dia dihampiri oleh malaikat, atau malaikat nak hisap semua anggota tubuh badan. Dan esok kita dihisap dengan semua anggota tubuh badan. Mulut ni dah disil oleh Allah Ta'ala. Anggota tubuh badan inilah yang akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lalu malaikat pun cek dia punya mata dia. Dan masa nak cek mata ni tak boleh nak cek. Mata pasal tak boleh nak cek. Mata dia banyak melakukan kebaikan di situ. Dan malaikat tak boleh nak cek mata dia. Lalu dicek telinga dia. Dan bila nak cek telinga ni, nak hisap telinga ni tak boleh. Dan pasal apa? Kerana telinga dia mendengar perkara-perkara kebaikan. Dan bila sampai kepada tangan pula, nak hisap tangan ni. Dan tangan pun tak boleh dihisap oleh malaikat. Tak boleh nak catat. Dan kenapa? Kerana tangan ni melakukan kebaikan sampailah kepada hujung kaki dia. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kata apa kepada para malaikat, tak apa. Kamu tak nak lagi nak siasat dia, kamu tak perlu nak tengok apa dah. Hamba aku ni dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah kelebihan bagi orang yang menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga tu maksudnya apa? Menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW kata pada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kamu jaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu akan dapati Allah Ta'ala itu senantiasa berada di hadapan kamu, kata Rasulullah. Tuan, maknanya apa? Orang yang jaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia senantiasa di dalam naungan, pemeliharaan, rahmat dan juga ridha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan, masa Nabi SAW
Dia apa ni, pedang Daksur berada di tengkuk Nabi SAW. Nabi tengah tidur. Lalu Daksur main, Daksur dendam lama dah dengan Nabi. Lalu Daksur letak dia punya pedang dia pada leher Nabi SAW. Nabi terjaga, Nabi tersedak. Lalu Daksur tanya, Muhammad, sekarang ni siapa yang boleh menyelamatkan kamu? Tuan, kisah-kisah yang seumpama ni semua pelajaran untuk kita. Nabi nak tunjuk kat kita bila mana manusia ni dia punya kekuatan dia terhad, kata esok-esok kita akan sakit, esok-esok kita akan susah nanti ni. Kata siapa lagi yang boleh bantu kita kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi di pedang Daksur berada di leher Nabi SAW. Kata tinggal, kata orang muda kata, tinggal lagi nak tunjuk dah. Tinggal nak tebahan, tuan, boleh mati Nabi SAW. Tapi Daksur bila dia letak pedang dia di leher Nabi, dia tanya, wahai Muhammad, siapa yang boleh menyelamatkan kau sekarang ni? Kata, lalu Nabi kata dengan kemat, Allah. Kata terlepas pedang Daksur, Daksur punya pedang terlepas. Dan tuan, lalu diambil pedang tu, kemudian pedang tu Nabi letak pula pada leher Daksur. Wahai Daksur, sekarang ni siapa pula yang boleh menyelamatkan kamu? Dan tuan, kalau nak bunuh boleh kan? Datang pada akal manusia, ya, Daksur boleh bunuh Nabi SAW. Dan tak ada siapa pun pada masa tu. Nabi pun tengah tidur, tengah lena pada masa tu. Dan tuan, tapi perkara yang luar biasa, bila mana kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala berada di hadapan kita. Kemudian kata Nabi lagi, idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu nak minta, maka minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti yang ni kita tak boleh sambung. Kita sambung pada minggu depan insya-Allah. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan insya-Allah. Dan saya minta maaf tuan-tuan, malam ni saya tak dapat semayang sekali dengan tuan-tuan semua. Pasal malam ni saya ada program malam ni. Jadi kena semayang dekat tempat tu. Tempat tu pasal berbayar lah. Dia sampai pukul 11. Jadi kalau saya sampai sana dalam pukul 10 lebih kurang tu, 10 lebih tak kena. Jadi saya minta izin dan minta maaf banyak-banyak. Kita dapat semayang kat sini. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita pada minggu hadapan insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala